Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Asiah binti Abdul Wahab. Hari ini saya akan mengajak awak berhubung dengan 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan, iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Kaedah bertulis. Kaedah bertulis ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun nonta. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seseorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Proses kaedah bertulis adalah seperti yang di bawah. Mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Contohnya, jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati di negara kita, di Portugal dan di Belanda. Sumber bertulis ini juga terdapat dalam bahasa lain seperti Cina, Sanskrit dan bahasa Inggeris. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Penyelidikan perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arsip atau perpustakaan. Kadangkala, sejarawan akan mentafsir maklumat ini dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Bahan atau sumber rujukan yang telah didapati harus dikumpulkan di sesuatu tempat. Sumber hendaklah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan di sesuatu di samping menyusun biologi dan statistik. Keempat, menganalisis. Keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan seseorang sejarawan perlu disebarkan bagi memperkukuh teori
pemahaman, dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Contoh kaedah bertulis. Daun lontar. Daun lontar digunakan untuk mencatatkan maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Sumber catatan ini boleh membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan, dan perubatan. Kedua, batu bersurat Terengganu. Kaedah bertulis juga membantu kita untuk menyelidiki sejarah negara. Misalnya, melalui penyelidikan tersebut, prasasti atau batu bersurat. Batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi menceritakan perihal hukum Islam. Hal ini menjadi bukti bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal dari tarikh ini. Kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Apabila kita menghargai orang sumber, berarti kita menghargai sejarah lisan negara kita. Terdapat 3 tahap dalam kaedah lisan. Tahap pertama, persediaan, menentukan tokoh. 2, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual. 3, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap kedua, rakaman temu bual. Pertama, membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Kedua, meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Tahap ketiga, memproses rakaman. Pertama, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman. Kedua, menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis. Ketiga, menyimpan rakaman dengan baik. Kaedah ketiga, kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari atau ekskavasi termasuklah fosil, tembika, bahan logam dan binaan daripada batu. Sebagai warga Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya memelihara dan memelihara tapak arkeologi agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Usaha penyelidikan dan langkah
mendapatkan pengiktirafan Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations of Educational, Scientific and Culture Organization, UNESCO, serta memperkenalkan warisan negara kita ke peringkat antarabangsa haruslah didukung oleh semua pihak. Perhatikan, pernahkah anda melihat aktiviti gali cari di tapak penemuan dan di makmal arkeologi? Cuba lihat rajah di bawah. Aktiviti gali cari di tapak penemuan. Pertama, perancangan grade sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Kedua, menandakan kawasan berdasarkan plan. Ketiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Lihat di ruangan glosari. Ekskavasi, proses mengumpulkan data dalam bidang arkeologi untuk memperoleh maklumat tentang masa lampau manusia. Aktiviti gali cari bermula dari permukaan tanah hingga tahap tanah asal. Grade penanda kawasan di tapak arkeologi untuk aktiviti gali cari. Sekian, terima kasih.